tak sangka lah boleh jumpa dekat UK masa tu. Sebab kita orang kan tak pernah kenal, cuma kenal dekat Facebook je. Dengan kau aku rasa macam first impression aku rasa Mamat ni dah macam poyo je. Aku tak tahu lah aku boleh travel lama ke tak dengan korang kan. Sepanjang kita travel lah, kita 3 orang ni travel, kita pernah gaduh tak? Aku sebenarnya nak buat satu confession sebenarnya. Ada confession. Assalamualaikum, hi, welcome back to my channel. Nama aku Amir Arsad. Kalau korang selalu tengok video aku kan, aku selalu ada mention nama 2 orang, travel mate aku, Iggy dengan Azmi. Inilah 2 orangnya. Ini Azmi. Hai. Hai, nama aku Azmer. Macam tu ada sound effect. Dan aku Iggy. Hai. Hari ni kita buat macam sembang santai, macam podcast macam itulah, untuk tanya peristiwa ataupun pengalaman diorang sebelum aku bertemu dengan diorang sewaktu travel tu. Kalau korang tahu kan, kita orang cycling dari Eropah sampai Malaysia. Kalau macam aku start cycling, first aku cycling dari Croatia. Dari Croatia aku berjumpa dengan 2 orang ni. Dan dari Croatia tu kami bertiga sampai ke Malaysia lah. Tapi 2 orang ni, Azmi dengan Iggy ni, diorang dah start dari London. Dari London diorang start, dan waktu tu aku join diorang sewaktu di Croatia. Diorang 2 orang ni start dulu lah cycling dari London. Dan apa yang aku tahu, 2 orang ni memang diorang bukan member dari kampung, bukannya kenal dari Malaysia apa semua. Tak pernah jumpa kat Malaysia kan, betul kan? Tak pernah jumpa. Tapi kita orang friend dekat Facebook je. Friend dekat Facebook kan. Okey, aku nak tanya macam mana korang boleh berjumpa dan macam mana boleh tercetusnya idea nak cycling dari UK sampai Malaysia tu. Okay, biar aku start dah. Okay, aku jumpa dengan Azmi masa tu dekat London lah. Aku bawa balik, aku masuk rumah aku, tengok aku jumpa Azmi lah. Macam, tunggu je, kau ni Azmi kan, kawan aku dekat Facebook kan. Cakap, betul lah. Macam, tak sangka lah boleh jumpa dekat UK masa tu. Sebab kita orang kan tak pernah kenal, cuma kenal dekat Facebook je. Tak pernah rancang pula kan. memang kita orang tak rancang pun. Tiba-tiba sampai kat London macam memang terserempak dengan dia macam. Dari situ kita orang kenal lah. Lepas tu sekejap. Engkau dekat London time tu, engkau baru habis Trans-Siberia kan? Trans-Siberia. Lepas tu engkau buat Baltic Baltic. Okay, masa tu sebelum aku sampai London tu, aku travel lah daripada Rusia. Lepas tu aku overland sampai ke Europe, Baltic Europe, sampailah kat London. Jadi kat London tu aku stay kejap lah, ambil macam rest kejap lah. Lepas tu dari situ aku jumpa dengan Azmi. Dan dari situlah kita orang macam bincang, kenal lah dengan rapat. Sembang. Lepas tu Azmi pun bagi tahulah dia punya rancangan dia punya plan dia. Okey. Waktu mula-mula aku jumpa diorang tu, aku ada tanya jugalah diorang macam mana diorang pernah berjumpa apa semua. Tapi aku rasa Azmi lah mastermind dia. Idea ni datangnya dari Azmi untuk cycling ni. So macam mana idea tu datang dan macam mana kau bagi tahu dekat Iggy? And mungkin nanti lepas Azmi cerita kan, kau boleh bagi tahu kenapa kau setuju. Macam mana kau boleh setuju untuk cycling sama-sama. Okey, Azmi cerita dulu. Okey, masa aku datang dari Malaysia terus ke London sebenarnya. Dan aku dengan beberapa orang kawan untuk buat cycling trip. Kan. Masa tu korang berempat memang nak buat cycling sekawan trip. lah. 4 sekawan memang nak buat cycling trip. Tapi kita orang tak tahu sampai mana kan waktu tu kan. Nak sampai ke Malaysia ke ataupun sejauh mana kita boleh mampu kan. Tapi memang ada perancangan tu, memang nak cycling trip. Kemudian bila aku sampai ke UK, aku jumpa Iggy, tak salah aku masa tu kat rumah dia ada seorang cyclist lah, betul ya? Ya, betul. Masa kat rumah aku duduk tu, masa tu ada cyclist lah, touring cyclist juga. Kita boleh bagi tahu lah, nama dia Lee kan? Lee. Okey, Lee ni dia cycling dari mana aku rasa dia dari Central Asia. Daripada Asia Tengah. Dari Asia Tengah. Dari Asia Tengah sampai ke UK lah lebih kurang. Ke France. Lepas tu dia masuk UK kan. Ke France tu bicycle dia kena
kidnap. Okay, Lee ni sebenarnya dia start cycling, dia solo lah, solo touring. cycling. Dia naik basikal folding tau. Itu memang aku respect gila lah. Dia cycling daripada Asia Tengah, iaitu kalau tak silap aku daripada Iran ataupun Uzbekistan lah. Dia kayuh sampailah dekat France. Dekat France tu nasib dia tak baik, basikal dia kena curi. Lepas tu dia pun masuk London lah. Lepas tu dekat situ aku jumpa dengan dia lah. So kira macam Lee tu masuk London time tu dia berehat kat London apa semua, dia nak set up balik, kira macam nak set up balik basikal dia kena curi apa semua kan. Nak set up balik untuk start cycling lagi lah kan time tu. So Lee tu duduk satu rumah dengan kau lah. Dia tumpang je kan. Dia satu rumah dengan kita orang sebenarnya. Kau cerita Azmi. Lepas tu lepas aku bagi tahu kat EG yang kata aku, sebab EG dah ada idea ni tau. EG dah ada, sebab dia dah dapat tahu cycling ni daripada cyclist tu kan tadi kan. Daripada Lee. Masa tu aku berminat lah, macam inspired jugalah. Dia dah ada interest nak cycling. Betul. So bila aku sampai, aku pun EG nanya aku nak datang sini, aku nak cycling kan. Lepas tu EG pun macam lagi memborak lah. Membuak So aku dengar macam, oh bagus, aku dah jumpa geng aku masa tu. Tapi waktu tu aku dengan team aku ada dalam member aku. Tapi kebetulan waktu tu member aku adalah problem, something happen kat depa ni tak dapat join. So aku tanya lebih dekat dengan EG lah, approach EG macam mana boleh kita nak join sekali semua kayu. So kami bincang lebih dekat sampai kami keluar UK cycling start dari London lah. Dari London start cycling, dan waktu tu sampai di, tak silap aku dah masuk Croatia. Dah masa call hang ke? Masa aku nak join tu dah masuk Croatia Dah masuk Croatia, dan kita dah nak hujung Croatia dah sebenarnya. Dah nak hujung Croatia kan. Dan aku waktu tu macam terdetik nak contact EG tau. Dan waktu tu aku terus macam, aku pernah cerita dekat video aku sebelum ni juga, yang macam mana aku boleh join dengan diorang kan, dengan EG dengan Azmi ni. Dan aku terdetik untuk contact EG time tu, untuk tanya pasal basikal. Dan bila dah dapat contact untuk beli basikal apa semua tu, aku pun contact EG balik. Aku cakap aku nak join diorang. So aku pun terus lah, dari Jerman tu aku beli basikal Jerman, aku ambil bas, aku pergi ke Croatia untuk bertemu dengan diorang. Dan ni aku nak tanya lah kan, apa respon kau Haji waktu first time aku contact kau tu, aku cakap aku nak join kau tu, apa respon kau, respon korang berdua lah, apa yang korang fikir tadi? Okay, masa tu aku sebenarnya tak ada masalah bila orang ketiga nak masuk, but aku lagi aku rasa lagi macam, oh ada orang nak join kita orang nak cycling. Aku cakap Azmi ada orang nak join kita aja. Okay, why not kan. Jadi aku rasa excited. Lepas tu aku macam tak excited dia. kita bincang tau. Aku ingat masa tu dekat satu mall, bukan mall, dia macam Aldi tu, apa dah? Lidl, Aldi. Sama ada Aldi atau Lidl lah. Jadi kurang macam tu. Dan waktu tu kita tengah duduk lunch tau, lunch. Lidl tu macam 7E lah. 7E lah, tapi dia besar, dia boleh makan murah gila. Dia bukan macam 7E, dia macam Giant dekat Malaysia. Giant. Dia merata-rata ada, semua negara Europe ada. So kita orang beli banyak kat situ. Lepas tu AJ ada bagi tahu aku yang kata Amel ni nak join. Waktu tu pula Abang Hamdi pun nak join waktu tu. Sekejap. Ingat tak? Ingat tak? Tak ingat dah. Dia ada nak join. Member aku ni ada kata nak join, tapi dia nak join yang short trip. Dia nak join short trip, bukan long trip lah, sampai ke Turki atau macam tu kan. Sebab dia nak bawa balik basikal Brompton dia tu. Dia nak naik folding Dia nak naik folding. Lepas tu dia nak ikut kita orang naik folding. Lepas tu dia tak jadi. Lepas tu AJ bagi tahu aku ada hang nak ikut kan. Hang nak ikut. Aku tahu okey. Ikut je lah kan. So macam itulah. Itu je lah. Okey, ikut lah. Sebab aku pernah tanya EG tau. Pernah lah ada beberapa orang message korang lah, kata nak join, tapi diorang tak serius. Diorang tak serius. EG pernah cakap dengan aku, dia kata kalau nak join datang lah, tapi diorang tak pernah serius. Tapi aku waktu tu macam, aku memang serius lah.
Aku cakap aku beli basikal apa semua. Aku memang dah beli basikal. Aku cakap aku nak join. So aku tunjuk lah aku punya serius. So tu pasal aku dapat join dengan diorang. So aku nak bagi tahu juga. First of all kami tak serius lah waktu macam ni join sebab terlalu banyak sangat soalan macam tu. Nak join. So kita tahu dah banyak. Mungkin hang antara salah seorang kan nak join. So bila hang dah sampai ke tempat yang kami tunggu tu, itu menunjukkan kesungguhan Amir lah, betul ya, dia memang dia nak join. Situ waktu tu kita memang set up nak jumpa dekat Split, dekat betul. bandar nama dia Split dekat Croatia. Okay, sekarang aku ada soalan untuk Amir. Okay. Ceritakan detik-detik bila engkau sampai bila kita berjumpa dekat meeting point masa dekat Split. Bawah jambatan. Aku nak cerita. Okey, waktu tu dari Jerman aku ambil bas lah. Lebih kurang 2 hari juga perjalanan tu. Sebab ada stop dekat mana tu namanya, Prague dekat Republic Czech. Lepas tu masuk ke Croatia. Dan masa sampai kat Croatia tu, bas berhenti apa semua, aku set up aku punya barang apa semua kan. Aku pasang basikal aku apa semua, and aku berkayuh lah untuk jumpa diorang ni dekat satu tempat dekat bawah jembatan tau. Kat bawah jembatan dia tempat diorang camping lah. Dekat bawah jembatan. Time tu aku memang tak jauh pun tempat midpoint tu dari stesen bas. Aku turun bas, aku berkayuh lebih kurang dalam tak sampai 5 km tempat nak jumpa diorang. Dan itu first time aku jumpa diorang, and aku tak tahu lah perasaan seronok tu. Waktu aku jumpa diorang, aku rasa seronok lah. Sebab satu, ini aku sebelum ni aku travel secara solo. Ini kira macam kat Europe, lepas tu jumpa travel mate dari Malaysia. Aku rasa seronok lah. Itu yang aku rasa lah, jumpa travel mate dari Malaysia. So cerita apa yang kau nak cerita? Masa tu aku dengan Azmi, kita orang masih bercamping lah. Kita orang belum kemas kemah kita orang lagi. Kita orang macam chill lah. Kita orang tengah chill. Kita orang tengah tunggu kedatangan Amir ni lah. Waktu tu tengah hari juga kan. Waktu hampir tengah hari lah. Dan aku masih ingat lagi Azmi, dia boleh tidur masa tu. Aku masa tu punya excited gila bila ada orang ketiga nak join kita orang. Amir ni aku rasa excited gila. Tapi Azmi masa tu boleh tidur masa tu. Sebab mungkin masa tu panas kot. Aku sampai aku tengok si Azmi ni mata merah tau. Dia baru bangun tidur. So tapi serius lah, waktu masa first time aku jumpa Iggy tu, Iggy memang aku nampak dia excited. Tapi Azmi ni macam, ini first impression aku jumpa Azmi. Aku rasa Azmi ni macam orang yang dia ni macam agak nak kata poyo tak poyo. Dia macam sebab mungkin dia baru bangun tidur. Jadi dia macam blur lagi macam itu. Aku rasa macam Mamat ni dia macam, mungkin dia macam nak kata poyo tak poyo sangat. Dia macam macam mana aku nak kata, dia macam sombong sikit lah. Itu yang aku rasa lah. Sebab mungkin sebab dia baru bangun tidur, tak ada mood lagi nak bercakap apa kan. Aku banyak sembang dengan Iggy tau time tu. Dengan kau aku rasa macam first impression aku rasa Mamat ni dah macam poyo je. Aku tak tahu lah aku boleh travel lama ke tak dengan korang kan. Tapi Alhamdulillah lah, at the end sepanjang perjalanan tu kita orang berkawan. Kita orang dapat buat sampai ke Malaysia. Kita orang kat atas jalan tu, bagi aku diorang ni family aku lah. Itu yang aku rasa lah. Aku lah karakter aku ni awal-awal first tu aku jenis suka nak kena break the ice tu. Bila dah break the ice tu, aku lebih daripada ice tu. Dah jadi water lah. Okay. Kemudian aku nak tanya, sebenarnya korang berdua ni cycling ni memang dah dari awal korang target nak sampai Malaysia ke, ataupun plan korang lah waktu awal-awal tu memang target nak cycling dari UK sampai Malaysia ke, ataupun tak? Okay, sebenarnya ada niat tu, ada nak sampai ke Malaysia tau. Sebab kita orang masa tu aku ada hantar surat pasport Iggy dengan pasport aku dekat Wisma Putra. Masa sebelum kita orang berlepas tu, kita orang bertiga dengan lagi seorang dengan nama dia Lee tau. Lee yang tadi tu. Kita orang tapi Lee ni akan keluar lewat sikit. So kita orang yang akan keluar awal dulu. So tapi kita dah hantar surat tu dah. Dah hantar surat tu bagi tahu yang kata kami ni akan cycling bla bla bla, tapi ada mention lah sampai ke Malaysia kan. Tapi
kita tak tahu kan. Kita macam agak-agak je lah, tulis je lah kan, hantar pemberitahuan je Aku kan. ingat lagi masa tu Azmi siap ada buat surat lah. Surat dia tulis misi dia nak berkayuh lah. Dekat Wisma Putra. Jadi Azmi ada sempat submit surat tu. Tapi time tu kelang kabut pasal mengundi kan. Masa tu Pilihan raya. Pilihan raya. masa tu dekat Malaysia ada pilihan raya. Jadi Jadi aku tak tahu dia punya case dia macam mana. So kita apa pun result tak keluar lagi, so kita jalan terus lah kan. So at least kita orang dah bagi tahu lah, kita orang nak dah tak nak bagi kita jalan terus. So sebelum kita keluar tu pun kita dah jumpa duta ambassador dengan ambassador Malaysia dekat England. So kita bagi tahu lah kita ni nak kayuh bla 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 bla. So kalau ada apa-apa kami kat sini, mungkin lepas ni ke Perancis. So Perancis ni boleh tak connect dengan siapa-siapa dekat embassy. So kita at least mereka tahu yang kita tengah cycling lah. Walaupun tak dapat surat kelulusan besar dari Wisma Putra ke apa kan. So at least embassy kat luar ni tahu yang keberadaan kita satu-satu negara ni tu lah. Alright. So aku nak tanya lah kan, apa pandangan family dan kawan-kawan bila mesti korang ada bagi tahu dekat kawan-kawan idea untuk cycling apa semua ni kan. Macam mana diorang bagi galakan ke, ataupun ada yang gelak ke, ada yang menentang ke kan? Mungkin boleh cerita sikit lah. Okay, first kali bila kita orang plan nak berkayuh ni kan, aku tak bagi tahu family aku pun. Hanya orang-orang rumah saja yang tahu. Orang-orang yang tinggal dekat London, orang-orang community yang kawan-kawan kita orang jugalah. Itu je. Diorang je yang tahu. Yang family aku tak bagi tahu lagi masa tu. Kau macam mana Azmi? Aku pun tak bagi tahu juga. Tapi aku ada mention yang sebelum ni aku ada cakap kat family aku yang aku nak try kayuh basikal balik Malaysia. Aku try nak kayuh basikal kat luar negara macam tu lebih kurang. Tapi waktu sebelum aku keluar tu, ayah aku ada text aku ingat lagi, jangan balik kayuh pula. Dia text aku ingat lagi. Kalau aku scroll aku rasa aku ada jangan balik kayuh pula kan waktu tu. Tapi aku tak mention sebab aku takut lah nak beritahu. Tapi adalah beberapa kawan aku yang dekat kat KL ni, aku dah bagi tahu sebelum aku gerak pergi UK tu. Aku bagi tahu kita nak cycling kan. Dia orang macam betul ke hang ni, dia pun ni macam payah nak percaya juga kan. So aku buat juga. Tapi aku ingat aku bagi tahu family aku masa aku kat France, masa kami kat France. Oh, itu first time. Itu first time aku bagi tahu. Masa tu waktu tu rehat, first time camping, first night camping. Masa tu aku bagi tahu dekat family aku yang aku kayuh dekat. Lepas tu tapi aku tak bagi tahu nak kayuh balik Malaysia kan. Aku macam tak bagi tahu. Kira macam bagi tu dah 2 minggu tau kayuh. Dah 2 minggu baru lah. bagi tahu family. Kira macam mungkin family pun fikir time tu dah tahu kita ni suka travel. Mungkin diorang fikir macam mungkin diorang ni nak try kayuh kat Europe gitu ya. Tapi tak tahu pula boleh pula sampai ke Malaysia. Alright. Ini soalan yang sebenarnya banyak orang tanya dekat aku dekat channel aku. Ramai tanya aku, sepanjang kita travel kita 3 orang ni travel, kita pernah gaduh tak? Itu soalan paling ramai orang tanya. Mungkin adalah kita berselisih faham atau fed up ke, ataupun ada benda yang kita gaduhkan ke. Mungkin boleh cerita sikit apa yang kita pernah gaduhkan ke, ataupun ada tak? Kau rasa ada tak? Kau rasa ada? Aku pun tak ingat sebenarnya. Tak ingat lah. Tapi berselisih pendapat tu banyak lah kan. Sebab kita pilih jalan ni, ada yang pilih jalan ni. Sebab kalau kita travel ni kadang-kadang yelah, sebab kita 3 kepala kan, kira macam 3 orang. So kita akan selalu juga kita akan discuss malam-malam duk camping tu apa, kita akan discuss lah. Kita kata esok kita nak ikut jalan mana, ikut jalan ni ke jalan ni mana ke. Rasanya kita tak pernah gaduh lah. Tak pernah macam ada gaduh yang teruk-teruk ke apa. Kita just macam berbincang lah. Kita berbincang. Biasa kita berbincang akan macam okay, nak buat macam ni, apa semua kan. Nak ikut jalan tu, nak ikut jalan ni. Diplomasi. Aku pernah ingat lah satu peristiwa waktu tu dekat Turki, yang kita pernah nak buat undi. Kau ingat buat undi? Dekat masjid. Sebab kita waktu tu nak pilih 2 jalan tau. Betul. Nak pilih jalan ni ke nak pilih jalan tu. Kita orang tak dapat nak putuskan.
Betul. Jadi Azmi come out dengan idea Undi ya, vote. buat undi. Tulis nama contoh nama jalan nama dua jalan contohlah aku bagi contoh nak ikut Melaka ke nak ikut Pahang. Tulis kat dalam kertas tu Ada empat pieces. Ada 4 pieces macam itu. Lepas tu seorang ambil satu. Mana nama jalan tu yang kena, kita akan ikut jalan tu lah. Tapi kalau gaduh tu rasa tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada. Kau ada ni? Aku sebenarnya nak buat satu confession sebenarnya ni. Ada confession. Okay, masa tu kita orang dekat Laos tau. Kita orang decide nak take a break sebenarnya dalam seminggu. Seminggu. Masa tu kita orang Azmi dengan Amir ni bersetuju nak stay dekat Luang Prabang tak silap. Luang Prabang selama seminggu. Okay, masa tu aku sebenarnya tengah kering duit. Aku macam terfikir kan, kalau aku nak duduk hostel ke, duit aku tengah kering ni. Aku fikir macam, kalau aku teruskan seorang-seorang macam okey juga. Tapi bila aku fikir balik sebenarnya, kalau aku seorang-seorang teruskan ni, jadi macam tak syok macam misi kita macam macam tak berjaya lah. Patutnya kita 3 orang, tiba-tiba nak jadi seorang. Tapi time tu betul Iji saya cakap, time tu kita ada bukanlah konflik yang besar. Dia macam pun, kita macam Azmi time tu sebenarnya kat Luang Prabang nak jumpa kawan dia. Kawan dia nak datang. Dekat Laos. Jadi tempoh tu dalam 5 hari, seminggu lah. dalam seminggu lah kita orang kena berhenti. Split. Kita orang sebenarnya tinggal berasingan. 3 orang. Amir kat lain, aku kat lain, Iji kat lain. So 3 orang kena berpecah dulu sementara seminggu. Dalam masa seminggu Kira macam cerita dia macam gini tau. Sebab kawan Azmi tu datang Laos, aku tak kisah, aku ikut je. Maksudnya macam aku time tu aku ada duit sikit sebenarnya. Sebab adalah duit sikit kan. So aku tak kisah aku nak stay selama seminggu, nak duduk kat hostel seminggu, tak kisah. Time tu aku tahu Iji dia time tu tengah kering. Masa tu tengah sesak. Kalau boleh macam tak nak buang masa teruskan perjalanan je kan. Dan aku time tu kalau nak bantu Iji pun, aku sebenarnya pun duit tu memang ngam-ngam untuk untuk sampai Malaysia ngam-ngam. Lepas tu untuk bayar hostel pun kira macam ngam-ngam lah. So aku tak dapat nak bagi duit ke nak bantu Iji ke apa kan. And kita orang pun macam bincang, cakap okay, aku dengan Azmi aku nak stay lah dekat Luang Prabang. Iji, kalau aku cakap dengan Iji, kalau kau nak teruskan boleh je, slow-slow. Nanti kita orang akan catch up. Kita orang 2 orang akan catch up. Maksudnya kita orang akan kejar Iji balik. Sebelum ni pun macam tu lah. Kita orang pendirian kita macam tu. Okay, kalau kau nak jalan dulu, kau jalan dulu, tak apa kita orang. Nanti kita jumpa kat meeting point mana-mana macam tu. So kita orang macam meraihkan apa hang nak buat tu, hang buat dulu. So kita orang, sebab tu kita jarang nak bergaduh. Argue pendapat dah, tapi tak bergaduh sebab kita meraihkan pendapat orang macam tu. Tu yang tapi last kita stay dekat Luang Prabang, tapi Azmi stay dengan kawan dia, jumpa kawan dia. So aku stay seorang. Time tu aku seorang, maksudnya aku just menyendiri lah. Sebab Azmi masa tu Amir dia dah booking hostel dia. Jadi Amir duduk seorang. Aku sebenarnya macam aku dengan berat hati, aku macam terpaksa lah tinggal dengan hostel. Masa tu kita tengok waktu tu Amir dah book, Amir dah duduk hostel. Amir dah syok dah. Aku dengan EG waktu tu, kalau boleh tak bayar hostel. Kita cari dulu cari host kan. Kita orang usaha sebenarnya. Merata juga cari host dan depa reject lah. Bukan reject lah, depa macam tak able lah. Depa tak able lah, depa tak able lah. Tak able nak host. Last macam diorang call aku. Dah pergi kat EG lah. Kat Amir, tolong book hostel. Sebab time tu, waktu tu macam diorang ni tak confirm lagi. Aku dah tahu plan memang nak stay kat Luang Prabang selama seminggu sebab kawan Azmi nak datang. So diorang masih lagi pening tau. Aku time tu korang pening lah, aku nak book hostel, aku nak stay seminggu kat Luang Prabang. Amir dah ada plan. Aku dah ada plan. Maksudnya aku memang dah ada plan. So aku booking hostel terus. Jadi 2 orang ni macam masih lagi 50-50 nak duduk hostel ke nak cari host ke. Sebab sebab memang kita kena berjimat. Tapi time tu aku dah macam
Malas nak fikir. Aku memang malas nak fikir. Dia memang plan nak take a break lah seminggu. Memang plan awal tu nak take a break. Take a break. So aku memang dah plan nak book hostel. Aku duduk kat hostel selama seminggu. Tapi dua orang time tu dia dua orang ni memang tak book apa-apa. Aku tak jumpa host Couchsurfing lagi. Merayau juga dekat Luang Prabang. Luang Prabang tu. Lepas tu petang-petang macam itu, aku dapat message ke, aku dapat call macam itulah. Lepas tu dia orang dah terpacak kat depan hostel tempat aku. Aku sampai kat hostel hang depan tu, dapat internet tau. Lepas tu aku contact hang. Tu yang kira macam aku rasa itu je lah point yang kita pening lah. Bukannya bergaduh, kita pening. Tapi last kita, aku dengan Azmi tinggal hostel yang sama juga. Tapi berapa hari? Kurang 4 ke 5 hari. Aku rasa dalam seminggu jugalah kita stay. Tapi kita tarik Amir lepak dengan hostel kita. Tapi yang walaupun benda ni berlaku macam agak-agak macam berselisihan faham sikit, tapi it turns out jadi dia jadi macam kita orang enjoy sebenarnya duduk kat hostel sebab kita orang dapat berkawan dengan orang daripada pelbagai negara lah. Contohnya daripada France, Canada, daripada Israel, daripada kita orang pun jumpa cyclist tau daripada United States kan. Yes, betul. Memang enjoy lah. Awet seksi dari Spain tu. Kita orang walaupun mula-mula macam kita orang macam agak keberatan nak tinggal lama dekat Luang Prabang, tapi bila kita dah tinggal dekat hostel tu kita orang enjoy lah sebab kita orang dapat jumpa dengan orang baru, dengan traveller baru. Jadi pengalaman yang manis lah masa tu. So kalau korang tanya lah, kita orang pernah gaduh ke tak? Tak pernah. Kita orang tak pernah gaduh yang teruk-teruk. Berselisih faham tu pernah itu je lah. So far memang tak ada benda teruk-teruk berlaku. Kita raih. Lagipun kita kat atas jalan bersama-sama kot semua kan. Dari Croatia sampai Malaysia tu kita dah start 3 orang kan. Kita bersama-sama, kita dah jadi kawan rapat. Itulah family kita. So kita pun time tu tak ada siapa. Kalau ada apa-apa masalah, kita 3 orang je yang hadap. Tak ada orang luar dapat bantu kita. Maksudnya macam nak harapkan family pun family kat Malaysia. Jauh apa semua. Yang dekat ni depa doang. Kita 3 orang memang sepanjang aku join cycling dengan korang, kira macam tempoh 10 bulan lah aku bersama dengan korang lah. 10 bulan aku bersama dengan diorang. Dan 10 bulan tu diorang lah family aku. Dan sepanjang daripada London sehingga ke Laos kan, kita orang rasanya tak pernah lagi berasingan tau. Cuma dekat Laos ni, dekat Luang Prabang ni, macam Amir cerita tadi dia terpaksa, dia dah malas fikir banyak, dia book hostel, jadi dia tinggal asing dengan kita orang ni. Rasanya kita exhausted lah masa tu. Tak penat sangat, tak penat. Kita bukannya rasa fed up, bukannya rasa rimas atau apa. Tapi kita rasa macam kita sebenarnya macam nak break tapi kita nak break out. Kita break up sekejap time tu. Break up sekejap bukannya sebab kita gaduh, sebab time tu aku tanya plan diorang mesti tak confirm lagi. Kami tak confirm lagi. So aku macam, sebab aku dah tahu plan memang nak stay dekat Laos tu selama seminggu. Aku dah tahu plan tu. Tapi diorang tak confirm lagi tempat stay. Aku malah nak fikir, aku book hotel je lah. Aku memang jenis malah fikir banyak tau. Dia satu lagi masa yang jadi cacah merebor tu, pasal satu host Couchsurfing kita tu reply lewat tau. Tu yang jadi macam kita nak tidur mana, dia tak reply lagi kan. So kita tunggu tak reply lagi. Tunggu tak reply lagi. Lagi end up dengan kita kat hostel lah. 2 hari sebelum ataupun 2 hari selepas tu ataupun sehari selepas tu barulah aku tengok Couchsurfing, barulah dia reply untuk host kita. Tu yang last yang kita pergi ke tu sebab kita tak dapat host tu pasal dia tak reply lagi. Kita tunggu tak dapat kan. So kita nak buat macam mana, host tu dah janji dengan kita kan. Dah janji dengan kita. Okey, betul. Awal-awal tu dia dah korang dah mesej-mesej dengan dia sebelum sampai kat Luang Prabang kan. Dah mesej-mesej, dia kata okey, dia pun okey untuk host. Tapi masa hari ketibaan kita sampai tu, dia tak reply. Aku rasa setakat ini saja untuk video kali ini. Ini kira macam introduction lah. Ini first time aku buat video dengan diorang. Kira macam video sembang santai macam ini lah. Buat dengan diorang. Kalau korang macam nak dengar pengalaman kita orang lagi ke apa ke, nak kita orang duduk sembang-sembang macam ini lagi, bolehlah bagi komen kat bawah kalau korang nak dengar.
Okay, aku pun ada sertakan link dekat bawah Korang boleh check akaun Instagram Azmi, akaun YouTube EG, Instagram EG, Facebook apa semua. Aku akan sertakan link kat bawah. Korang boleh follow diorang. Kau ada YouTube channel? Belum ada lagi. So aku sertakan semua link kat bawah. Korang boleh follow diorang. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.